Assalamualaikum good people. Welcome back to Ashraf's channel. Guys, hari ini kita akan bahas satu lagi kes yang di mana kes ni agak famous ketika benda ini terjadi, tapi yalah kita mungkin nak recall balik, ada yang terlupa dan sebagainya. And ada juga kes-kes ini berlaku lately ni dekat kita punya negara jiran. Alright, so kita akan go through sekejap lagi kisah-kisah yang ataupun intipati kes yang kita akan kongsikan dengan korang sekejap lagi. Jangan lupa tekan like guys, subscribe juga, hit bell notification. Kita layan intro macam biasa. Let's roll it. So guys, hari ni kita nak cerita dengan korang tentang satu kes yang agak popular ketika itu. Kecoh dekat Malaysia ni. Tapi sebenarnya kes ini sangat digeruni lah. Kalau kita flashback balik, banyak sebenarnya kes-kes yang digeruni. Contoh macam peristiwa Van Putih dulu. And banyak lagi sebenarnya. And bila kita cerita pasal satu lagi kes ni, which is kes ni agak brutal juga bagi aku. Kes pasal berkaitan dengan cangkul. Saya rasa awak pernah dengar lah kes yang berlaku di negara jiran kita, which is Indonesia, yang berkait dengan orang kata apa, yalah, love story dan sebagainya kan. Kita jump teruslah kat biodata dia. First, nama penuh dia Ino Fariha Arif Fikri. And pada tahun tersebut, which is berlakunya kes ini adalah tahun 2016. Dan ketika itu dia ni berusia 19 tahun, baru saja 19 tahun, dan dia ni tinggal di hostel kilang yang berada di daerah Tangerang, Indonesia, dan dia bekerja di kilang PT Polita Global Mandiri. Itu orang kata info-info yang kita dapat tentang mangsa. Dia adalah mangsa. So jom kita borak pasal kronologi A sampai Z, macam mana kes yang brutal ataupun tragis macam ni boleh terjadi ketika itu. Tragis ini berlaku pada 12 Mei 2016 sekitar 11.30 malam. Rahmat Alim yang berusia 16 tahun merangkap teman lelaki Ino Fariha ketika itu. Dikabarkan berjumpa dengan Ino di bilik asrama tempat tinggal Ino. Okay, ini starting dia lah. Mereka berdua pun duduk berborak lebih kurang dalam 30 minit macam tu. And biasalah, couple kan, adalah something yang they doing. So kita tak nak cerita benda tu. And dalam masa yang sama juga, si Alim ni ada mengajak si Ino ni untuk melakukan hubungan kan. Tapi Ino ni tolak. Dia kata waktu tu ajakan boyfriend dia ni ditolak lah, sebab Ino ni risau lah kan, buat accident ke apa, and then hamil dan sebagainya. Lelaki kalau tak dapat benda-benda macam tu, dia akan jadi bengang. Dia keluar terus tau sebenarnya pada waktu tu daripada bilik Ino ni untuk pergi menendangkan diri, sebab dia dah pujuk banyak kali Ino ni, and Ino ni kata tak mau. Dalam keadaan si Alim ni tengah tenangkan diri, datang seorang lelaki ni pergi tegur dia. Nama lelaki ni adalah Rahmat Arifin yang ketika itu berusia 24 tahun, dan diorang kata difahamkan ataupun maklumat memberitahu Rahmat Arifin ni merupakan rakan sekerja kepada Ino. So Arifin ni pun curiga lah dekat Alim ni. Dia tanyalah, apa kau buat kat sini? So bila dah tanya macam tu, si Alim ni pun jawab lah, saya ni pergi jumpa dengan Indah, macam tu. So Arifin ni, member dia ni tadi tu, macam pelik lah, sebab tak ada pun rakan sekerja yang nama Indah yang tinggal dekat area asrama tu kan. Dia macam, Indah mana pula kan? Indah khabar daripada rupa ke? Tak juga. So dia pun pelik. So bila Alim dengan si Arifin ni borak-borak, ditanya. So si Alim ni pun keluarkan sekeping gambar untuk menunjukkan siapalah Indah ni. So bila dia tunjuk, si Arifin ni terperanjat, sebab dia orang tahu yang sebenarnya Indah ni adalah Ino Fariha tu. So dah samalah. So diorang pun borak-borak pasal si Ino ni, and orang kata apa, diorang tengah curiga, tengah nak menyelesaikan apa hal boleh jadi Indah dan sebagainya. Datang pula seorang lagi lelaki, pergi tegur lagi dua orang ni. Nama dia Imam Hapriyadi, yang berusia 24 tahun juga, yang kebetulan waktu tu lalu kawasan tu sambil membawa garfu. So Hapriyadi ni pun katalah dengan diorang ni, kau buat apa, cerita pasal apa, nampak rancak je kan. So diorang macam secara tak langsung diorang dah join the conversation lah. Lepas bual punya pasal, rupanya diorang bertiga ni sebenarnya tengah kena game. Diorang bertiga ni masing-masing menyatakan yang diorang ni sakit hati sebab
cerita yang samalah, cintanya ditolak oleh Eno ni. So waktu ni datanglah plan jahat, bisikan-bisikan iblis syaitan ni. Diorang tak tahulah siapa yang terdetik hati kan. Diorang dah mula guys merancang untuk masuk ke bilik Eno ni ketika dia tengah tidur pada malam tu. And ada something lah yang diorang nak buat kalau dah masuk time waktu tidur. Cut it short, diorang dah masuk lah dalam rumah tu and dah sampai dekat depan bilik Eno guys. And bila dia tengok bilik Eno tu, dia dapati yang bilik Eno ni tak berkunci langsung. Kau bayangkan, macam orang kata apa, orang mengantuk disuruh bantal lah. Dia dah bagi Chan tu kau-kau punya kan. So diorang pun decide untuk masuk ke dalam bilik Eno. And selepas ketiga-tiga mereka ni dah dapat masuk ke dalam bilik Eno, Hapriyadi yang tadi ni, yang last kali sampai ni, terus menekuk muka Eno menggunakan bantal dan mengarahkan Alim untuk mengambil pisau di dapur. So aku tak tahu apa dia orang nak buat kan, dah sampai tahap macam tu sekali. So Alim ni pun pergi ke dapur, dia gode, cari, dia tak jumpa pisau. And dia terus keluar daripada dapur tu, and dia masuk ke dalam bilik, and dia cuba cari benda-benda yang tajam. Manakala Arifin tadi buat apa? Dia buat kerja dia lah. Dia bertindak merogol Eno dalam keadaan dia disekop bantal ketika itu guys. So waktu tu lepas dia dah cari barang-barang yang tajam tak jumpa, dia pun masuk balik bilik Eno ni dengan sebatang cangkul yang dijumpalah dekat area-area rumah dia tu, dan dia diarahkan untuk memukul Eno. So tak sure lah Hapriyadi ni ke ataupun Arifin yang suruh Alim ni buat benda tu. Tapi difahamkan juga Alim ni dia tak pandang belakang guys. Dia terus hayun cangkul tu dekat muka dan leher Eno pada waktu itu. And lepas dia daripada dah berdarah apa tu semua, difahamkan mereka terus menyeksa Eno pada waktu itu. Dan difahamkan Hapriyadi menikam juga muka Eno menggunakan garfu yang dibawanya tadi. Okay, so bila dia dah tengok Eno ni dah lemah, dah terkulai, diorang buat apa guys? Diorang terus ambil cangkul yang dipukul muka si Eno ni, dia letak kat bahagian bawah, dekat bahagian kemaluan Eno ni. Diorang kangkangkan kaki dia, and then dia rodok cangkul tu dengan keadaan menolak, mendendang cangkul tersebut sehingga masuk ke dalam kemaluan Eno. Dan difahamkan juga guys, hampir keseluruhan batang cangkul masuk ke dalam badan dan menyebabkan Eno mati di tempat kejadian. Selepas mereka dah tengok si Eno tu tak bernyawa, dah terkulai, diorang terus membersihkan keadaan yang ada dekat situ, dan diorang cuba keluar daripada bilik Eno tu dengan cara mengunci pintu bilik Eno daripada luar. Dan kemudiannya mereka mencampakkan semula kunci yang diorang kunci tadi tu ke dalam bilik Eno semula melalui tingkap untuk mengelakkan penghuni bilik yang lain mengetahui pembunuhan tersebut. So senang cerita guys, diorang cabut terus lah lepas diorang buat benda alah tu. Tak ada siapa jumpa kecuali pada hari berikutnya. Rakan sekerja Eno yang mencari Eno di sekitar rumah dan juga di biliknya, sebab difahamkan dia tidak hadir ke tempat kerja. Mungkin majikan dia suruh pergi cari lah, tertidur ke sebagainya kan. So dia ni pun balik ke bilik untuk mencari si Eno ni. Tapi guys, sewaktu dia tiba di bilik dan dia buka bilik tu, tak tahulah macam mana kan, sebab dah kunci kan, mungkin ada kunci spare dan sebagainya. Rakannya menemui mayat Eno yang berlumuran darah dengan ditimbus dengan longgokan kain. Dia orang dah timbus mayat tu dengan longgokan kain lah. And mereka kemudiannya memaklumkan benda tersebut kepada pihak kilang dan terus melakukan report polis. Alright. So lepas tu guys, dah settle apa semua, dah buat report polis, mayat Eno seterusnya dibawa ke hospital untuk proses bersiasat, dan pihak hospital mengeluarkan laporan mengatakan kematian Eno disebabkan 90% batang cangkul tu telah menusuk ke dalam organ-organ yang berada di dalam badannya, menyebabkan hati dan juga paru-parunya koyak, patah di tulang leher, di bahagian tulang leher, serta beberapa kecederaan lain di bahagian muka dan juga leher. Waktu tu tak boleh nak cakap apalah, yang memang dia orang bawa ke hospital tu memang mayat dah meninggal dunia lah, senang cerita kan. And 2 hari selepas kejadian guys, Alim, Arifin dan Hapriyadi telah berjaya ditahan oleh
pihak polis dan mereka juga diarahkan untuk melakonkan semula semua perbuatan mereka itu pada malam kejadian ini berlaku. Bila diorang lakonkan semula, korang boleh tengoklah, diorang ada lukis semula dari segi kartunnya untuk diorang boleh publish kat Pusat Khabar dan sebagainya. Memang sangat mengerikan lah guys. And bila di soal siasat, punca pembunuhan pula didapati kerana mereka ini berdendam ataupun suspek ini berdendam kerana mangsa telah menolak cinta mereka dan mereka rasa diabaikan. Macam tu lah. And antara motif lain ataupun sumber mengatakan yang Ino ni pernah mengejek mereka dengan mengatakan mereka ni jelek. Menyebabkan diorang ni tak puas hati lah. So benda ni banyak internal lah, senang cerita kan. So guys, kita tak nak buang masa, kita nak pergi tahu apa mahkamah buat dekat tiga-tiga orang ni. Let's go, kita pergi kat keputusan mahkamah pula. Alright guys, kita cerita pasal keputusan mahkamah. Pada Jun 2016, Rahmat Alim dibicarakan di Mahkamah Negeri Tangerang dan dalam pembicaraan tersebut, Alim didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman penjara 10 tahun. And pada 2017 pula, Arifin disabitkan dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemerkosaan. Itu dia orang punya akta lah kan, tak sama dengan kita lah kan. Manakala Imam Hapriyadi tak terlepas juga disabitkan dengan pasal 340. Kedua-dua mereka dihukum mati oleh mahkamah. Kenapa dua orang je yang dihukum mati? Yang seorang lagi tu terlepas 10 tahun je dia kena. Lagi setahun dua dah keluar dah ni kan, kalau ikut cuti dan sebagainya. Itulah undang-undang dunia guys. Dah pun ditetapkan dan diorang dah dijalankan hukumannya. Memang itulah yang setimpalnya. Tapi ya, kalaulah undang-undang dekat dalam dunia ni boleh diguna pakai dengan apa yang dia buat. Contohlah dia buat orang ni dia godok punya cangkul, sakit tu, seksa orang tu. Why not hukuman mati dia tu dilakukan dengan benda yang sama kan? Kau pengsankan dia sikit ke, lepas tu kau godokkan cangkul, kau biar dia rasa sakit dia macam mana kan. So macam tu lah guys. Macam aku cakap lah, kes ni mendatangkan trauma kepada, yalah, kau tahu utamanya kaum hawa lah kan. Bila aku faham lah, bila kita kerja kat dalam kilang ni, kita ada circle, ada culture, dia ni suka dia ni tak suka dia ni. And benda tu kalau ada yang menambah-nambah api kan, menambah-nambahkan gas kat situ, dia akan jadilah kes-kes yang seteruk macam ni lah guys. So aku harap kes ini tidak berlaku di negara kita. Cinta ni Mat, aku malas je kan. Kalau ditolak sekali ni jangan risau. Bunga tu bukan sekuntum, kumbang tu bukan seekor. Alright, kita jumpa di video akan datang. Jaga diri korang insyaAllah. See you. Bye.